إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولجميع الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan i'anah, dengan ketentuan yang baik daripada Allah. Ketentuan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketentuan hidup. Allah berikan kepada kita hidup pada hari ini adalah satu nikmat yang besar. Jika mana kita tidak hidup, nescaya kita tidak boleh merasai nikmat salat. Jika mana kita tidak hidup, kita tidak boleh menikmati segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini. Jadi mudah-mudahan hidup yang Allah berikan kepada kita hari ini menjadikan kita ini hamba yang semakin dekat dengan Allah. Seperti mana surah yang imam kita baca maghrib tadi, At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Silakalah orang yang hidupnya asyik menuntut akan kemuliaan dunia, hidupnya cuma mencari harta benda dunia, sehinggalah sampai satu saat Allah panggil dia, Allah matikan dia, dan tubuh badan dia orang usung pergi ke liang lahat. Sebab itu kematian ini satu rahsia besar, tak ada siapa pun tahu. Supaya kita sentiasa berhati-hati, supaya kita sentiasa berwaspada. Jadi Allah bagi kita hidup ini sebenarnya adalah Allah memberikan kita peluang. Bukan peluang untuk kita berseronok, tapi peluang untuk kita mengakui kesilapan kita kepada Allah. Jika zaman muda kita dulu kita buat silap dengan kita sia-siakan umur kita, jadi sekarang Allah bagi peluang untuk kita perbaiki kesilapan kita. Maka hidup ini yang Allah berikan dan Allah kurniakan kepada kita tidak ada yang sia-sia. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni saya sambung kitab hikam ni buka surah 8. Dalam kurungan fa innahu ma fataha lak illa wa huwa yuridu ay yata'arraf ilaik in sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bahawasanya tiada dibukakannya bagimu jalan segala jalan orang yang muqarrabin,
jalan orang yang dekat dengan Allah, jalan hati yang sentiasa rasa bersama Allah. Dia tak akan buka jalan ni. Ya. Allah tak akan buka jalan ni. Ya. Sebab apa? Jalan ni, setiap jalan kebaikan itu adalah pilihan Allah. Bukan kita boleh letak diri kita di situ. Kalau Allah tidak pilih kita, Allah tidak menghendaki kita dalam berbuat baik, nescaya kita tidak boleh buat baik. Walaupun sihat kita tidak boleh buat baik. Walaupun alim kita, kita tidak boleh buat baik dengan ilmu yang ada pada kita, jika tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membawa kepada haqaiqut tauhid. Ya. Dan yakin, melainkan iaitu menghendaki bahawa menerima atasmu dan mengenalkan kepadamu pada segala fi'ilnya dan sifatnya, tidak terbuka bagi muqarrabin ini akan sebenar-benar hakikat ketauhidan, melainkan jika mana dikenalkan oleh Allah, dibukakan oleh Allah akan pengenalan perbuatannya dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang selalu saya baca dalam kuliah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Seseorang itu tidak boleh hampir dengan Allah jika mana dia tak kenal Allah. Jalan kita nak mengenal Allah dengan jalan kita mengenal akan perbuatannya Allah dan sifatnya Allah. Sebab itu jangan kita ini duduk pada tempat ilmu. Kita belajar akan ilmu tauhid, tetapi kita tidak mentauhidkan Allah. Kita belajar sifat 20, tetapi kita tidak mentauhidkan Allah. Kita belajar bahawa Allah ini baqa, tapi kita masih lagi menghendaki perkara yang fana selain daripada yang baqa. Maka kita jadi sia-sia. Pergantungan kita masih kepada yang binasa, tidak kepada yang kekal. Harapan kita tidak kepada yang kekal, tetapi masih kepada yang binasa. Siapa dia yang kekal? Allah. Siapa dia yang binasa? Selain Allah ini binasa. Maka walaupun kita tahu Allah itu bersifat dengan baqa, tapi kita tak boleh nak berpegang, tak boleh nak menjadikan akidah, kita tak boleh nak bertuhankan, nak ilahun itu, bertuhankan Allah yang bersifat baqa. Masih lagi banyak lagi Tuhan-Tuhan di dalam hati kita selain Allah. Kita bertuhankan makhluk, kita bertuhankan harta, kita bertuhankan kemuliaan manusia, kita bertuhankan makhluk. Selalu kita cakap orang kata apa, tetapi kita tak pernah pedulikan Allah kata apa. Selalu kita melebihkan dunia ini daripada pemilik dunia. Selalu kita melebihkan makhluk ini daripada pemilik makhluk. Jadi ilmu usul ini, tauhid ini sekadar tauhid. Tauhid itu sekadar duduk dalam kitab. Dia tak masuk di dalam diri kita, tak masuk di dalam akidah kita. Jadi sebab itulah kita ni seolah-olah walaupun kita mengetahui tentang ilmu tauhid itu sendiri, tetapi kita tak boleh nak kenal Allah. Seolah-olah kita tak kenal Allah Ta'ala. Walaupun ilmu tauhid itu kita telah khatam berkali-kali.
khatam banyak kali kitab, tetapi kita tetap mensyirikkan Allah, tetap mensekutukan Allah. Tuan-tuan, perkara akidah inilah yang dulu pertama sekali yang ditanya oleh Allah. Saya selalu ulang benda sama. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mati, perkara tu yang ditanya. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia tak tanya banyak mana kata hang, banyak mana ilmu hang, banyak mana kitab yang hang dah khatam. Semua yang kita buat di dalam dunia ini, dalam masa kita hidup ini, supaya kita boleh mentahqiqkan akan Allahu Rabbi. Lepas yang tu, lepas tuan-tuan. Ilmu yang kita dok mengaji ini nak bagi tahqiq Allahu Rabbi. Ibadat yang kita dok buat ni nak bagi tahqiq Allahu Rabbi. Kerja yang kita buat ni siang malam pagi petang nak bagi mentahqiqkan Allahu Rabbi, yang menunjukkan atas esa zatnya. Bila kita tengok perbuatan Allah, sifat Allah, maka ketika itu kita dapat mentahqiqkan akan wahdaniyah zat Allah. Ketika itu kita tidak mensyirikkan Allah. Ketika itu kita mula hampir dengan Allah. Apa sifat yang datang tuan-tuan selepas kita boleh mengenal akan sifat Allah, af'al Allah, sehingga kita boleh mengesakan akan zat Allah, datang satu sifat iaitu khaufun, takut kita. Kita mula rasa takut dengan Allah. Sebab apa? Sebab hak yang takdir aku Allah, yang tadbir aku Allah, yang pegang hidup aku Allah, bukan aku. Yang pegang segala perbuatan aku Allah, bukan orang yang tahu dia boleh buat ibadat. Perkataan ini selalu saya ulang. Bukan orang sihat dia boleh buat ibadat, buat taat. Perkataan ini selalu saya ulang dalam kuliah saya, supaya menjadikan tahqiq dan pegangan dalam hidup kita. Sebab itu kalau kita lihat zamanlah, ramai orang yang depres, tekanan, bukan dari golongan orang bawah, daripada bawah naik nun sampai atas, atas nak mana sampai kita tak tahu atas mana. Semua depres. Pasal apa ada tekanan? Sebab mereka tak mengenal Allah Ta'ala. Nak kenal ke mana? Sebab kita rasa hidup ni kita punya, bukan Allah punya. Harta ni kita punya, bukan Allah yang punya. Kerja-kerja dunia yang dok ada ni aku punya, bukan anugerah dari Allah. Yang tu saya katakan secara tak langsung kita mengaji qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendiri. Sampai satu tempat, satu perkara kita pegang sifat tu. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Kita pakai sifat tu. Macam mana pakai? Kita ada reta pada ketika itu kita tak mau berpegang dengan Allah. Kita yakin dengan harta aku boleh jalan dengan sebab aku kaya. Ketika ilmu kita banyak, ketika itu kita rasa kita boleh berjalan dengan ilmu aku sendiri. Kita lupa harta dok ada, ilmu dok ada, kerja yang dok ada adalah anugerah daripada Allah. Summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Sebab apa? Kita terlupa siapa aku.
Bila kita pegang di situ, tuan-tuan, ketika kita tidak memperolehi apa yang kita maukan, tekanan. Kenapa? Karena kita terlupa yang aku ni hamba Allah. Aku boleh ikhtiar ya. Tetapi yang menjayakan ikhtiar itu bukan aku, dia. Tetapi kita rasa dalam satu masa kita boleh berdiri dengan sendiri. Ketika mana tuan-tuan kita pakai sifat itu, kita mula sikit bergantung dengan Allah. Aku dah duit lagi, tak habis lagi, kata aku tak habis lagi, jadi tak payahlah minta dengan dia. Aku rasa aku boleh survive dengan duit aku. Iyakah kita boleh survive dengan duit kita? Iyakah kita boleh survive dengan ilmu kita? Iyakah kita boleh survive dengan skill kita? Kita punya ilmu perniagaan, tuan-tuan, tip-top ya. Pasal apa skill kita tak boleh menjayakan kehidupan kita? Kita rasa kita skill kita bagus. Kursus sana, kursus sini, seminar sana, seminar sini. Duk taratu juga. Kita kata aku boleh berdiri dengan sendiri. Aku tak perlukan Allah Ta'ala. Kita tak habaq lagu tu. Tetapi perbuatan kita seperti itu. Bila mana kita sedar yang kita ini memerlukan Allah, tak boleh berdiri dengan sendiri, yang mana kita baru mengakui bahawa Allah itulah yang bersifat dengan sifat istighna dan Allah itu yang bersifat dengan sifat iftiqar. Tak kala kita rasa susah. Bila kita susah, baru kita tahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila kita sakit, ya Allah, ya Allah, baru tahu, baru kita sedar yang kita ni hamba Allah. Walhal orang mukmin ini dia tak boleh lepas daripada yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dalam apa jua keadaan, dia tak akan melepaskan dan meninggalkan akan Allah Azza wa Jalla. Ni sifat orang mukmin, tuan-tuan. Tidakkah kau ketahui bahawasanya mengenalkan itu, iaitu yang didatangkannya atasmu, anugerah Allah. Allah pilih, tuan-tuan. Kalau Allah tak pilih, tuan-tuan, tetap Allah tak bagi. Pilihlah kok mana pun. Yang tu saya duk ulang. Duk ulang dalam kuliah. Kita rasa kita hebat. Sampailah kita tak boleh berhenti mengumpat. Pasal apa? Bukan kita tak tahu mengumpat ni menghabiskan amalan. Sebab kita rasa kita hebat. Siapa yang tak bagi kita tinggal benda tu? Benda tu kita tahu, kita tahu salah. Kita tahu kalau aku buat ini dalam kemurkaan Allah, pasal apa? Kita terjah juga. Pasal apa? Kita langgar juga. Siapa yang halalkan kita kepada perkara tersebut? Bila dalam kebencian Allah, tatkala itu Allah biarkan kita terus menerus berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Dengan Allah tak susah, tuan-tuan. Yang susah ni dengan makhluk. Dengan Allah mudah ya. Kalau hang yakin dengan Allah Ta'ala,
kita yakin dengan Allah, segala perkara yang ada pada pembendaharaan Allah nescaya adalah untuk makhluk dia yang dia sayang. Iya ke? Iya. Allah sebut dalam Quran itu. Dan barang yang ada daripadanya tiadalah masuk akan dia segala ilat dan afat. Kalau Allah nak bagi, tetap Allah nak bagi. Maka apabila dibukakannya bagimu jalan daripada makrifat bagi hadrahnya, maka adalah engkau setengah daripada orang yang dikasihnya. Kalau Allah kurniakan kepada kita kenal kepada Allah, tanda Allah mula sayang kita. Allah mula sayang kita. Tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni. Orang kafir, Allah bagi dunia. Kita tak boleh hukum tuan-tuan dengan reta. Alhamdulillah aku duk pakai kereta besar lah. Orang kafir pun Allah bagi Porsche. Allah bagi kereta Ferrari. Dunia Allah bagi pada orang kafir, Allah bagi tuan-tuan. Tapi apa yang Allah tak bagi pada orang kafir? Akhirat. Bagi orang yang Allah kasih, Allah bagi dunia dan akhirat. Kerana dunia ni memang Allah cipta untuk anak Adam. Allah memang cipta dunia ni untuk makhluk dia. Cuma perbezaan yang Allah berikan kepada orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir, maka Allah bagi kepada mereka seluruh akan dunia ni, dia nak buat apa dia buat. Tapi Allah campak ke dalam hati mereka keresahan. Berbeza dengan orang mukmin, maka kehidupan ini bukan satu keresahan tetapi adalah ketenangan. Yang ni kita nak tanya. Selama ni kita tenang tak dengan dunia ni atau kita resah dengan dunia? Jangan tanya apa Allah nak bagi aku, tanya apa aku dah bagi Allah Ta'ala. Jangan tanya. Kita selalu tanya apa Allah bagi aku Kalau semayang duha Allah bagi apa? Kalau semayang tahajud Allah bagi apa? Kalau selawat Allah bagi apa? Kita pernah tanya tak banyak mana kita boleh bagi Allah Ta'ala? Allah bagi kat kita ni tak boleh nak hitung dah tuan-tuan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau nak hitung nikmat Allah, nescaya kau tak boleh hitung. Kita selalu tanya macam tu. Kalau aku baca Quran, aku boleh apa? Tetapi kita pernah tanya banyak mana yang kita boleh bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya duk kata, kita dah rasa kita hebat, tapi sampai kelak kita tak mampu nak sujud dengan Allah 2/3 malam. Bukan banyak Allah minta 2 rakaat tak mampu nak letak dahi kita ni di bumi pada 2/3 malam. Kita duk rasa kita hebat. Kita nak pakai buah lama, tak pakai dah. Buah apa buah lama? Aku lemah. Tak pakai dah. Tu zaman Tok Kaduk dulu. Buah tu. Buah kalih tu zaman Tok Kaduk dulu. Pasal apa? Aku lemah iman. Tu buah zaman Tok Kaduk dulu. Zaman Pak Pandai lagi buah tu. Buah kalih tu lama dah. Basi dah. Orang tu bagi alasan yang sama. Lemah iman. Kita tak boleh nak sujud dengan Allah 2/3 malam. Cuma 2 rakaat dia. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita nak kata kita hebat. Kita nak kata kita ahlul jannah. Jangan duk fikir dulu macam mana nak masuk syurga, tapi kena fikir dulu macam mana kita boleh lepas dari neraka Allah.
Ni tuan-tuan tak lama nak puasa dah. Hari Isnin, jika takdirnya, kita akan tarawih. Esok lusa, tak hidup tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir daripada ni nak masuk tarawih ni, hari Isnin malam Selasa ni, tuan-tuan fikir Ramadan yang kita dah lalu kita buat apa setahun. Kita buat apa setahun yang kita nak tunjuk dengan Allah. Tahun hak sebelumnya boleh kita kata, alah saya sibuk ya Allah. Hak setahun tu. Hak yang kita duduk di rumah ni, kita nak jawab apa dengan Allah? Berapa puluh ribu selawat kita yang kita duk himpun setahun? Berapa surah Ikhlas yang kita boleh duk himpun setahun? Yang kita tak boleh nak buat apa, kerja tak boleh, jalan tak boleh, apa pun tak boleh dalam setahun. Ni Allah tanya, bukan Allah tak tanya. Kita nak pakai buah kali hak lama lagi. Duk saja lemah iman lagi. Tuan-tuan, orang kalau sakit orang takut tu. Tapi sakit dengan azab Allah orang tak takut. Allah bagi peluang kat kita setahun, kita buat apa? Setahun ni tuan-tuan, kalau kita kira tuan-tuan, bukan masa pendek, 365 hari. Aku buat apa ya? Ramadan, jumpa Ramadan ni, aku buat apa? Aku boleh habaq. Alhamdulillah, kami boleh selawat 100,000. Kami boleh tasbih himpun 100,000. Kami boleh tahlil 100,000. Allah tanya, summa latus'alunna yauma izin anin naim. Dulu hang kata hang sibuk. Tetapi setelah aku bagi masa dan ruang ini, hang buat apa? Hang masih duk kalut lagi cari duit. Hang masih duk fikir benda sama. Jangan sampai kita seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Tu ya tuan-tuan. Sebab Allah tanya tuan-tuan, kalau Allah tak tanya tak apa. Sebab Allah tanya. Kan? Macam kita, saya nak mai di Penang ni. Kan? Tak ada kalut sangat. Jumpa Roblox, ada Roblox yang boleh tanya, ada Roblox boleh tak tanya. Mana? Sampai di Selangor, tak gaduh dah. Pergi mana? Nak balik rumah ha? Di Kuala Kubu. Dia tak banyak tanya, tak tengok surat dah. Sebab tahu nak balik rumah kita. Tapi di sana setiap perhentian ditanya oleh Allah. Setiap perhentian ditanya oleh Allah. Ditanya, tanya, tak lepas tuan-tuan. Itu kita dengar, titian Siratal Mustaqim ni, mendaki 1000 tahun, datang 1000 tahun, turun 1000 tahun. Enggak boleh. Agak-agak kita rasa kita kuat, tak apalah. Kita relax-relax duduk dalam dunia. Relax-relax lah. Pilihan lah apa yang kita duduk ligan lah. Lah ni kematian ni macam kita jadi satu benda macam tak ada apa-apa. Orang duk abad dengan kita, sahabat kita meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dah pi hampirlah, kami yang hidup kena teruskan hidup. Macam biasa juga. Kawan kita pi pun selawat pun dak. Kawan kita pi pun kulhu pun dak. Kawan kita pi pun kita galit benda-benda yang sama, rutin yang sama. Maka kematian ini benar apa yang disebut oleh Abi Ishaq Ibrahim bin Adham. Kematian tidak mengajar kita erti apa-apa. Merah. Lah orang sibuk apa? Orang sibuk apa?
Kita fikir sama-sama. Benda yang sepatutnya kita sibuk, kita tak sibuk. Tetapi benda yang tak sepatutnya kita sibuk, kita sibuk. Allah bagi kat kita, Allah bagi tahu kat kita. Kawan-kawan kita semua mati muda. Satu. Kalau kawan-kawan kita mati muda, kita dan tua kah? Dia nak tanya? Kalau kawan-kawan kita ni Allah ambil semua muda-muda. Ustaz-ustaz pun dia ambil muda-muda. Agak-agak kita dan tua. Jadi kematian ini tak memberi apa-apa kesan dalam hidup kita. Tu dia saja mati tua. Aku dan pencin, tak apa. Aku lain sikit sebab aku orang masjid. Aku geng-geng ni, geng-geng maulidnya. Lagi aku ni jenis mati lambatnya. Iya kan? Iya kan tentang. Ni nak tanya, jangan duk ada rasa macam mana iblis rasa. Jangan duk rasa macam mana iblis rasa. Rasa tak macam iblis rasa, habis. Saya suka saya sentuh bab ni. Saya tak mau sentuh bab vaksin. Nak buat apa sentuh bab vaksin? Sentuh bab vaksin bukan ada manfaat akhirat. Ada manfaat akhirat ke tuan-tuan? Tak ada manfaat akhirat langsung. Saya nak sentuh bab ni. Bab yang mana yang kita nak balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya besok dalam keadaan kita balik, kita tak terkejut. Sikit lagi. Tak jumpa lama, setahun lebih tak jumpa lah. Malam ni pun saya nak balik lah. Dah 2 minggu lah saya keluar rumah, tak balik. Tengok gambar cucu pun sedih lah. Jadi tengok gambar cucu kita pun sedih lah tengok. 2 minggu tuan-tuan saya duduk musafir ni, 2 minggu dah. Dah masuk kat 13 hari, 14 hari lah. Tak balik. Malam ni balik. Sampai anak susu saya tu, anak susu saya menikah kemarin pun saya tak dapat hadir. Dapat tunjuk macam tu gambar. Kata ayah kami nikah dah. Tak boleh buat apa lah. Mudah-mudahan Allah terima lah amal kita. Baik. Maka adalah engkau setengah daripada orang yang dikasihnya, maka bahawasanya makrifah itu awal lil wahib dan nihayah lil matalib. Awal anugerah, ujung tempat orang yang menuntut. Ini dia. Seawal-awal anugerah untuk seorang hamba Allah adalah makrifah. Nak jaga ni? Sebab itu, bila perjalanan seorang hamba pada awal dan akhirnya tidak diangkat akan makrifah, selesai. Ni PKP ni banyaklah tarbiyah kita, banyaklah tentang. Banyak sangatlah tarbiyah kita. Ada. Banyak tarbiyah kita. Dulu masjid ketup kan. Orang duk hingap masjid ketup, kita tak boleh sembahyang. Dah buka apa? Macam ni dah dari dulu sampai tulah. Ketup marin orang duk ingat pasal apa? Ketup masjid, masjid tempat rahmat. Buka orang ni juga. Orang ni juga. Kan? Duk ada orang lama-lama orang ni juga. Bontang. Kan? Nak kata bila buka tu dia jadi macam mana? Semut dorong gula. Lagu ni juga.
saja nak bagi hingat dah. Memang pesen orang lah suka hingat. Patutlah memang betul apa Allah sebut dalam Quran, besok sampai di akhirat aku katuk mulut hang. Sebab dalam dunia ni hendak pandai sangat cakap yang tu yang ni, yang tu yang ni, semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak kena. Hang rasa hang pandai lagi padaku. Kita rasa kita pandai lagi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu saya doa abang. Dalam Quran Allah dah sebutkan, Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka fakina azabannar. Tuhan kami, apa yang kau cipta ni tak ada satu pun yang tak betul. Kita semayang jarak-jarak orang marah, tak ikut sunnah lah, apalah, itulah, macam-macam. Pada saya ada hukum dunia dia, yang ni perkara yang diluluskan mengikut kaedah syarak, tapi tengok pada hakikatnya. Kita duduk dalam satu masjid tapi duduk telagah sama-sama kita, rapat pun tak guna, hati berpecah. Allah tunjuk kat kita, padan muka kita, semayang jarak-jarak. Walaupun duk semayang jemaah, tapi hati yang tak pernah langsung bersatu dalam satu masjid. Kita kata kita betul, dia kata dia betul. Hikmah semayang jemaah ni sebenarnya apa tuan-tuan? Nak boleh 27. Kalau setakat nak boleh 27, tak payahlah keluar pintu masjid dah kata orang 27 apa. 27 apa? Hikmah semayang jamaah ini, Allah satukan hati-hati orang yang beriman. Itu dia suruh rapat bau. Lahirkan rasa kasih di antara kita. Tak, yang tu tak betul. Sampai bila kita nak kata orang tak betul? Kita tak pernah mengaku pun dalam Facebook, aku tak betul, saya bodoh. Ada? Pernah tak? Saya tanya kat Razlan, pernah? Saya bodoh, saya tak betul, boleh tak tunjuk kat saya? Tak ada, kita ni semua betul. Betul, jalan kita ni betul saja. Malah ni nama Razlan bangkit. Kat aku ni semua betul, kat orang semua tak betul. Sebab kita dok rasa lagu tu. Selama ni kita dok rasa lagu tu. Jika mana selagi kita masih melihat yang kita betul, dan kita akan tidak betul dengan orang lain. Selama mana kita masih melihat yang aku ni kaya raya, kita akan memiskinkan orang lain. Selama mana kita rasa kita bagus dalam amalan, ketika itu kita akan kata orang lain lemah pada amalan. Kita tak sedang lagi kita. Zaman pun dah ke hujung. Last sekali kita mati dalam keadaan perangai kita sama lagu tu juga. Tak pernah pun dok buat status, tolong doakan saya sebab saya masih takabur, sombong diri. Tolong doakan saya masih bodoh lagi, tak kenal diri saya, masih sombong lagi, dok takabur lagi. Saya rasa saya bagus, tolonglah doakan. Tak ada pun. Tak ada, tak berani. Bila tak berani itu maknanya orang yang tak berani mengaku diri dia bodoh ni, dia kira apa? Dia kira apa? Tanya tuan-tuan ni nak katuk ni. Dia ada 8.45, saya nak balik lah. Orang yang tak berani mengaku diri dia bodoh, salah ni, orang tu dia duduk tang mana? Tang mana Tengku Ismail? Tang mana? Alim tang mana? Dia tak berani mengaku, saya ni bodoh, saya ni jahat. Tak berani mengaku dengan orang. Tanda dia tu siapa dia? Sombong. Orang semua agak-agak
dia benar tak masuk syurga. Kita tak sedar dalam pada perasaan kita duduk tempat tu, kita rasa kita ahli syurga. Kalau rasa tu masih tak boleh nak buang dalam jiwa kita, agak-agak Nabi pandang kita tak? Kita selawat dalam keadaan sombong, diri yang sombong, Nabi pandang aku tak? Kita zikir dalam keadaan yang sombong, Allah pandang aku tak? Sebab itu, zikirlah kok mana pun, selawatlah kok mana pun, tak memberi kesan apa-apa dalam kehidupan kita. Pilah mana majlis sekalipun, lagu tu lah kita. Sebab apa? Aku selawat, aku semayang, aku zikir. Rupanya amalan yang kita buat dalam keadaan kita sombong dengan Allah. Rupanya selawat tu tak memberi apa-apa kesan untuk melembutkan hati kita. Zikir itu tak memberikan apa-apa kesan untuk melunakkan hati kita. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, apa dia? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Zikir itu boleh melembutkan hati kita, menggetarkan hati kita. Dari awal hati kita tak rasa apa-apa. Kita lebih takut hilangnya selain Allah daripada rasa hilangnya Allah. Kita lebih takut rasa hilang selain Allah daripada hilangnya Allah dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Allah hilang tak apa, jangan hak lain Allah hilang. Jadi takkah selama ni kita kena tipu? Dalam mana kita kena tipu, kita mati. Agak-agak boleh tak senang duduk liang lahat. Saya selalu ulang benda sama. Jangan kita senang selagi mana kita tak boleh mati dalam keadaan mengucap La ilaha illallah Muhammadun. Tuan-tuan, siapa yang bunuh Sayyidina Ali? Ingat nama dia? Dia selalu ulang benda tu. Ibnu Muljam kan? Ibnu Muljam ni siapa? Qori lah. Ibnu Muljam ni siapa? Apa Al-Quran? Kalau tara-tara kita ni jangan hafal kulhu kuliah, kulhu dengan kuliah ni tak tangga. Yang duk hafal kuliah dengan kulhu ni pun rasa macam besar sangat lah. Yang tu ditakdirkan oleh Allah jadi puak khawarij. Kita siapa? Yang tu qari yang mengajar Quran orang. Quran duk dalam dada. Allah takdirkan menjadi khawarij. Bunuh Sayyidina Ali. Kita siapa? Nak bangga kok mana lah. Nak bangga kok mana kita ni. Takat semayang lah. Semayang maghrib qabliyah yang tu pun tak apa nak upaya lah. Tak larat lah. Hari ini semayang, besok culah. Yang tu kita kata kita boleh jadi ahli syurga. Baik itu tuan-tuan, janganlah kita dok rasa kita ni berada di satu keadaan tempat yang selamat. Selagi mana kita belum lagi dapat menemui Allah dalam keadaan yang Allah redha, seperti mana yang Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi sebelum saya tutup, tuan-tuan, tak tahu kita nak jumpa bila lagi. Takdir Allah kita tak tahu. Takdir Allah kita tak tahu. Kan? Sama lah. Siapa pun tak tahu besok dia hidup ke dia mati. Sama juga. Kalau perancangan makhluknya, tahun ni boleh terawih. Kita tak tahu perancangan Allah Ta'ala. Allah punya rancang macam mana? Allah punya takdir macam mana? Kan? Kita tak tahu. Kan? Mungkin sampai hari Senin tak dibenarkan tarawih. Duduk rumah boleh. Selagi belum sampai waktu tu, jangan kita duk rasa gembira lagi. Sebab belum sampai takdir Allah.
Jadi kejar kita apa? Tuan-tuan, saya nak tanya sejak pengumuman kita boleh tarawih ni, tuan-tuan buat kerja apa? Tuan-tuan dah semayang hajat tak minta dengan Allah supaya takdir itu berlaku? Ataupun tuan-tuan masrah betul-betul kat KKM? Macam mana Rizal? Bila KKM kata boleh semayang tarawih, kita pun suka tak sangka. Jadi tak payahlah minta dengan Allah. Kita sendiri tak tahu takdir Allah sebab Ramadan tak sampai lagi. Kalau nak cerita pada bab ilmu usulnya, tuan-tuan, salah kita. Kalaulah kita nak cerita pada bab ilmu tauhid dia, salah kita. Salah kita duduk tang tu. Langsung kita tak minta, ya Allah, seperti mana yang kami tahu perancangan makhluknya, kami dibenarkan untuk solat tarawih, ya Allah, muafaqqatkan dengan kehendakmu, iradahmu, supaya kami dapat solat tarawih. Ya, ada dua. Satu, sama ada takdir itu terjadi. Dua, takdir hidup kita ada dalam bulan itu. Tapi kita buat tak kerti ya. Jadi tak jadikan macam bertuhankan makhluk tu. Tu. Kita tak ada apa? Tak ada minta, ya Allah, khabar yang kami terima, dapat khabar gembira daripada makhlukmu, ya Arhamar Rahimin. Kami dapat solat tarawih, dibenarkan solat tarawih, ya Allah. Tapi kami mohon agar sepakat dengan kehendak engkau, ya Arhamar Rahimin, pada tahun ni kami dapat solat tarawih di masjid. Kita dah tak pernah doa lagu tu. Ada? Lepas itu kita rasa apa yang kita buat betul, tapi kita tak rasa betul ke apa yang kau buat pada Allah Ta'ala. Sebenarnya itu ya tuan-tuan. Orang tak apa, orang kata kita tak betul, tapi pada Allah betul. Tak apa. Macam Nabi di Taif, bila Nabi kena lempar batu berdarah apa semua, Nabi kata apa? Ya Allah, biarpun semua orang benci kat aku, tapi jangan engkau benci aku, ya Allah. Aku redha kalau semua penduduk Taif ni benci aku, tapi aku tak redha jika mana engkau benci aku, ya Arhamar Rahimin. Baik, sebelum saya tutup, kita nak jumpa Ramadan, dan kita takut Ramadan ni adalah Ramadan terakhir untuk kita. Kalau kawan kita boleh mati muda, takkan kita tak boleh mati muda? Mana zaman ni zaman semua orang Allah ambil muda. Mana jangan duk berangan, kata dan pencin apa semua, jangan duk berangan lah. Jangan duk berangan lah. Jadi kita anggap bahawa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Selalu amalan ini memang saya tak bagi kat siapa-siapa pun. Pagi tadi saya ada bagi dekat Sungai Petani, iaitu di Masjid Tamaria. Jika mana kita ni nak mengharap sangat Lailatul Qadar, 3 amalan yang kami dapat daripada Syekh kami. Yang pertama, istighfar. Sama ada tuan-tuan nak baca istighfar yang masyhur atau tuan-tuan nak baca istighfar yang tuan-tuan mampu, terpulang. Yang masyhur iaitu dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afun karim tahibul afwa fa'fu anni. Yang tu yang masyhur. Tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mampu baca tu, tuan-tuan nak baca istighfar paling pendek yang tuan-tuan mampu, tuan-tuan baca lah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kedua, tuan-tuan jangan tinggalkan baca selawat. Ikut tuan-tuan lah, tuan-tuan nak baca selawat apa. 3, tuan-tuan jangan tinggalkan hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab anugerah Lailatul Qadar ni bukan sebab kita usaha gigih. Azan ni dah cukup lah didik kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah, kita tak boleh jawab la haula wala. Kena tahqiq, asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena bagi tahqiq betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai hayya 'alas salah. Tak jawab apa? Hayya salah ke apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau hang tak bagi ya Allah, aku tak dapat. Bukan sebab kata aku tahu aku boleh semayang. Dulu aku muda-muda pun aku tahu semayang, tapi aku tak semayang, aku tinggal semayang. Aku buat kenduri kahwin anak-anak aku, aku duk kira, salam kaut dia, semayang tinggal. Kalau tak kaut lagi, orang balik rugi pula. Biar aku tinggal semayang, masuk neraka tak apa. 70,000 tahun aku masuk semayang, tinggal satu solat, aku masuk 70,000 tahun tak apa. Janji aku boleh duit RM50. Tak apa lah. Dan kita rasa yang tu penting dalam hidup kita. Kita mampu, kita kebal dengan Allah. Hayya 'alal falah. Tak jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya ya Allah. Ni Allah didik kita dalam azan cukup dah. Banyak benda tentang yang tutup guru didik kita. Baca. Banyak mana nak baca? Terpulang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ikut amalan saya tak lagi, banyak sangat. Banyak sangat. Sebab saya ketiga-tiga amalan tu, saya akan habiskan dalam bulan Ramadan, satu amalan 35,000 kali. Kalau ikut tak banyak pun. Kita boleh bagi 4 minggu. 35,000 tak banyak pun, kita akan buat awal. Makan tak boleh, itu tak boleh. Daripada subuh sampai maghrib, takkan tak boleh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 5,000. Takkan tak boleh. Duk sibuk main handphone lagi, sampai bila? Sampai mim pawosin. Mim pawosin ikan paus. Sampai bila duk main benda tu sampai bila? Besok Allah tahan tangan ni baru tahu. Sikit ya Allah bagi darah kita naik 240. Habis tak apa. Masa tu baru lah, mulut mula herat, baru ya Allah. Barulah. Mulut mula herat, barulah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sampai tu. Sebelum Allah duk heratkan mulut kita, mata kita, guna dia tu. Jangan kata kita muda. Ramai orang muda kena stroke tuan-tuan. Jangan duk ketegak lah. Jangan duk ketegak lah. Nah, saya pesan ni bukan pesan untuk tuan-tuan, pesan untuk saya. Pesan untuk saya. Biar kita mati besok, kita dah siap benda-benda apa yang kita mampu nak buat. Takut besok kita jadi rugi. Rugi sangat. Tangan dah tak boleh angkit, barulah kita nak pegang tasbih. Jangan masa tu. Allah bagi Ramadan, tahun lepas kita duk hingap tak boleh semayang. Lah, Allah bagi kita Ramadan, guna elok. Beramal sungguh-sungguh. Beramal sungguh-sungguh. Nah, takat tu ya. Saya dengan tuan-tuan doa bagi balik ni selamat. Sampai rumah selamat. Kira setengah bulan lah saya tak balik rumah. Tengah bulan. Baju pun duk basuh dobi. Malam tengah bulan tak balik, tuan-tuan tolong doa. Kemudian kita mungkin tak jumpa kan sampai bila. Dan saya pernah bagi tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa saja malam hari raya, amalan hari raya ni jangan lupa baca. 2 amalan hari raya. Tiap-tiap tahun saya duk ingatkan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dah ingat kot. Jadi malam ni saya tak baca sebab santar pukul 9. Jadi tuan-tuan tolong doa bagi kat saya, dan tuan-tuan tolong doa madrasah kami. Doa saja. Tolong doa dan Allah permudahkan urusan kami dunia dan akhirat besok. Dan tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan Allah boleh keluarkan saya daripada neraka dia, dan saya tak minta pun dapat masuk syurga, sebab kita rasa kita tak lepas keluar daripada neraka Allah. Setakat itu saja. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah,
Kami tadahkan dua tangan kami ya Allah yang penuh dengan kesilapan, kelalaian, sehingga kami tidak melihat akan kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, tolong kami dan tegur kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ramadan tidak apa hari lagi akan kami temui ya Allah. Ya Allah, rezekikan atas kami untuk berada dalam bulan Ramadan. Dan rezekikan juga atas kami untuk tarawih bersama-sama dengan sekalian hamba-hamba-Mu ya Allah di rumah Engkau. Ya Allah, jangan Kau tentukan atas kami iaitu dengan ketentuan yang tidak baik. Jangan Kau halang kami sekali lagi ya Allah untuk masuk ke dalam rumah-rumah-Mu ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau hina kami ya Allah. Jangan Kau hina kami ya Allah. Jangan Kau halang kami daripada masuk rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ketika Engkau tutup pintu-pintu rumah-Mu ya Arhamar Rahimin di dunia ini, kami merasakan bahawa ya Allah satu kehinaan atas kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, seperti mana yang Kau sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, jika kami terus-menerus lalai di dalam kami mengingati Engkau dan mengikut akan perintah Engkau, tolong ingatkan kami ya Arhamar Rahimin. Kesombongan kami Kau gantikan dengan rendah diri ya Allah. Ya Allah, mazmumah kami Kau gantilah dengan mahmudah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika Kau matikan kami dalam waktu yang terdekat ini, kami tak tahu ya Allah, maka izinkan kami dapat menyebut akan nama-Mu sebelum Kau cabut nyawa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, walaupun permintaan kami ini permintaan yang agak besar ya Arhamar Rahimin untuk dapat mati husnul khatimah, sebab kami sedar dan kami tahu siapa kami ya Allah. Kami sembahyang malas, zikir malas, baca Quran malas, ibadat kami malas, semua kami malas ya Allah. Tapi kami minta suatu benda yang bukan kurnia atas kami ya Arhamar Rahimin, satu perkara yang kami rasa kami tak layak untuk kami terima ya Allah, dengan apa yang kami tengok diri kami, yang kami bersungguh-sungguh dengan dunia ni. Kami cuma boleh pulun dunia ni ya Allah, tapi kami tak pulun akhirat, kami tak sungguh-sungguh dengan akhirat. Lalu kami minta husnul khatimah ya Allah, walaupun kami malu untuk minta perkara tersebut, kami tak ada cara lain ya Arhamar Rahimin. Itu saja yang kami dapat. Jika mana Engkau kurniakan atas kami husnul khatimah, besok kami di sana kami dapat kebahagiaan seperti mana yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tak tahu sampai bila lagi kami akan hidup ya Allah. Kami tak tahu sampai bila lagi Engkau akan beri kami kesempatan untuk hidup akan udara-Mu dan nikmat-Mu ni ya Allah. Ya Allah, jika Kau matikan kami dalam masa terdekat ini ya Allah, bagi kami peluang dan ruang untuk kami buat baik sungguh-sungguh. Bagi kami peluang dan ruang untuk kami sebut nama Engkau sungguh-sungguh. Bagi kami ruang dan peluang untuk kami sebut nama Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh. Biarlah akhir hidup kami dapat buat baik sungguh-sungguh. Kami dapat buat baik sungguh-sungguh. Kami habiskan umur kami yang ada, yang kami tak tahu ni ya Allah, dalam keadaan kami dapat penuhkan dalam keredaan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon tolonglah redakan kami semua ya Allah yang ada dalam masjid ini ya Allah. Redakanlah kami ya Allah. Redakanlah kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tak mau reda kami ya Allah, Kau tolong ampunkan kami. Kau tolong ampunkan dosa kami ya Allah. Kau tolong ampunkan dosa kami ya Allah. Kau tolong ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, kalau Kau tak mau ampunkan dosa kami ya Allah, sebab banyak sangat dosa kami ni, fa'fu anna, Kau maafkanlah kami. Kau maafkanlah kami ya Allah. 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 Ya Arhamar Rahimin.
Ya mujib as-sa'ilin, ya Allah, sakit-sakit kami dan sakit orang yang ada dalam masjid ni, ya Allah, angkatlah ya Allah, dan jadikanlah kami sihat. Mudah-mudahan dengan sihat yang kau berikan pada kami ni, ya Allah, kami dapat buat baik. Ya Allah, masalah kami, keluarga kami, anak-anak kami, masalah hidup kami, ya Allah, kau tolong angkat ya Allah, kau selesaikanlah ya Allah. Mudah-mudahan dengan kau selesaikan masalah itu, kami tenang nak buat ibadat pada engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, engkaulah tempat kami mengadu, kami tak ada orang lain lagi, kami tak ada tempat lain lagi, kami tak tahu nak pergi mana ya Allah, kami tak tahu nak cakap dengan siapa lagi ya Allah, kami tak tahu nak mengadu dengan siapa lagi ya Allah. Ya Allah, hanya kami ada engkau saja ya Arhamar Rahimin. Kami hanya ada engkau ya Allah. Kaulah segala-galanya tempat pada kami ya Allah. Kaulah segala-galanya pada hidup kami ya Allah. Kaulah segala-galanya tempat kami meminta, memohon, merayu ya Arhamar Rahimin. Ya mujib as-sa'ilin, ya mujib as-sa'ilin, ya mujib as-sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.